Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila YouTube QLD. Dan selamat datang kepada semua pendengar ataupun penonton ke laman YouTube Jabatan Bahasa Al-Quran, Quranic Language Department di CFS IAUM Gambang. Dan selamat datang ke siri Know Your Doa, suatu siri perkongsian tentang doa-doa harian yang kita baca sama ada lepas solat ataupun ketika di waktu pagi, tengah hari, petang dan sebagainya. Dan insya-Allah dalam siri ini merupakan siri pertama Know Your Doa, dan kami akan gunakan kitab Inilah Doaku susunan Dr. Zulkifli Al-Bakri, mantan menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Hal Ehwal Agama Malaysia. Dan alhamdulillah buku yang sangat baik ini telah disusun oleh Dr. Zul dengan sangat cantik, dengan doa-doa pilihannya yang pelbagai, dengan keadaan dhamir tunggal dan juga ramai dan sebagainya, serta diletakkan rujukan dalam setiap doa. Dan insya-Allah doa buku inilah yang kita akan rujuk untuk siri Know Your Doa kelolaan Jabatan Bahasa Al-Quran CFS IAUM. Dan untuk pengetahuan kalian juga, siri ini akan lebih menjurus kepada perkongsian dari sudut Nahu. Okey. Perkongsian dari sudut Nahu, dan ini siri pertama kami akan kongsikan tentang aqsamul kalimah, pembahagian perkataan dalam bahasa Arab. Dan bertepatanlah dengan Jabatan Bahasa Al-Quran kami di sini yang fokusnya pada bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Dan itulah yang akan dikongsikan kepada para penonton insya-Allah. Dan untuk kepada yang belum pernah dengar tentang Inilah Doaku, kitab yang kami akan rujuk ini merupakan satu kitab yang diberi secara percuma oleh Dr. Zul, dan boleh dapatkan secara atas talian dalam bentuk PDF. Boleh tengok di ruangan keterangan YouTube ini, ataupun kalau yang berhajat memilikinya secara fizikal dalam bentuk bercetak, setakat yang kami tengok di Shopee ada boleh cari di Shopee, tulis saja Inilah Doaku dan insya-Allah keluarlah kitabnya, bukunya boleh dibeli di Shopee. Itu ikut kesesuaian masing-masing lah. Ada yang lebih suka dengan buku bercetak, ada yang suka dengan buku PDF dan sebagainya. Okey, itu ala rahatikum. Baiklah, okey, sekarang kita akan terus pada perkongsian siri pertama Know Your Doa, aqsamul kalimah. Dan untuk siri pertama ini kami memilih untuk ketengahkan doa yang ke-18. Untuk pengetahuan kalian semua, siri Know Your Doa bukanlah satu ulasan tertibi, bukanlah satu ulasan mengikut tertib buku Inilah Doaku. Okay, buku Inilah Doaku tu disusun oleh Dr. Zul, doa-doa yang sesuai dibaca oleh umat Islam di ketika masa yang tertentu. Ada doa pertama dan sampai ke doa yang terakhir yang disusun dalam ni. Namun kami di pihak QLD menyusun siri Know Your Doa sesuai dengan tajuk yang akan dikongsikan. Contohnya siri pertama ini kita akan kongsikan tentang aqsamul kalimah. Maka doa yang dipilih adalah doa yang ke-18. Okay, sebab memandangkan banyak kalimah dalam ni yang boleh diulas. Dan insya-Allah kita akan baca bersama-sama satu persatu supaya dapat kita fahami dan hayati apa yang diharapkan dalam doa ini. Doa minta kebaikan dan menolak kejahatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Boleh tengok terjemahannya di bawah bergaris hijau. Ya Allah, aku memohon kepadamu semua kebaikan yang disegerakan maupun yang ditunda. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Apa yang aku ketahui maupun tidak aku ketahui.
Wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi. Aku berlindung kepadamu dari semua keburukan, baik yang disegerakan maupun yang ditunda. Ma alimtu minhu wa ma lam alam. Yang aku ketahui maupun yang aku tidak ketahui. Seterusnya, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu dari kebaikan apa yang diminta oleh hamba dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Wa a'udzu bika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka. Dan aku berlindung kepadamu dari apa yang diminta perlindungan oleh hamba dan nabimu. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin. Ya Allah, aku memohon kepadamu syurga dan apa yang mendekatkan kepadanya, baik merupakan ucapan maupun perbuatan. Wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin. Dan aku berlindung padamu dari neraka dan apa yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan atau perbuatan. Dan ditutup, wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Dan aku memohon kepadamu semua takdir yang engkau tentukan baik untukku. Okey, disertakan di sini teks doa dan juga terjemahan. Dalam video ini kita dah pecahkan pada setiap poin-poin yang penting lah. Dari sudut terjemahan mungkin tak ada apa masalah sangat, mungkin boleh difahami dengan mudah. Jom kita pergi pada aqsamul kalimah, pembahagian perkataan. Dalam bahasa Arab ada 3 pecahan sahaja sebenarnya dalam aqsamul kalimah, dalam pembahagian perkataan. Yang pertama kita sebut sebagai isim, iaitu kata nama. Yang kedua fi'il, kata kerja. Dan ketiga harf, huruf. Okey. Harap para penonton dapat bezakan huruf di sini bukanlah huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha sampai ha, waw, ya sampai habis. Itu adalah huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu huruf biasalah, dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai huruf. Tapi harf di sini walaupun sebutannya sama, harf ataupun huruf, tapi ia lebih pada huruf yang bermaksud tertentu, ada maksudnya. Okey. InsyaAllah nanti akan diterangkan lagi tentang huruf ni. Dia bukan huruf hijaiyah alif bata saja, dia setiap huruf tu ada maksud dan kegunaan tertentu. Begitu. Okey, isim. Ada banyak cara kita nak kenal isim, tapi di sini kita kongsikan 3 cara mudah sahaja. Yang pertama, kita akan jumpa isim, kita akan tahu dia isim, satu perkataan itu isim apabila dimulakan dengan alif lam. Al-khair. Contoh dalam doa kita jumpa al-khair. Okay, dalam surah, dalam Quran kita jumpa alhamdu dan sebagainya. Itu contoh, untuk cara mudah nak kenal isim, ada alif lam di depan. Cara yang kedua untuk kenal isim adalah dengan tanwin di hujung. Dan tanwin memanglah di hujung saja. Tanwin tak boleh dekat tengah ataupun permulaan. Tanwin di hujung. Contohnya dalam doa tadi kita jumpa khairan. Khairan. Okey, tanwin baris atas. Dan untuk pengetahuan para penonton sekalian yang dirahmati Allah, tanwin baris atas akan sentiasa ada alif pembantu dia. Khairan contohnya. Dia tanwin atas saja, tapi alif kat ujung tu pembantu sahaja. Kecuali pada kalimah yang berakhir dengan alif, sesetengah kalimah, dan juga ta marbutah. Itu boleh rujuk dalam Quran. Bila ada ta marbutah tanwin baris atas, dia tak ada alif yang membantu. Tapi bila huruf-huruf lain, ba, ta, sa, jim dan sebagainya, bila ada tanwin baris atas, dia akan datang dengan alif yang membantunya. Tapi kalau dia datang dalam keadaan berbaris depan, khairun contohnya, ataupun baris bawah, khairin, maka itu tiada pembantu, tiada waw yang bantu ataupun tiada ya yang membantu. Itu akan khairun sajalah. Ataupun kalau khairin sajalah. Itu tentang tanwin. Kalau ada alif lam, itu isim. Kalau ada alif lam di depan, itu isim. Kalau ada tanwin di hujung pun isim. 2 cara mudah nak kenal isim ataupun kata nama. Yang ketiga, kita ada banyak lagi sebenarnya, tapi kita kongsikan di sini al-isyarah ataupun ismul isyarah, kata tunjuk. Okey, kata tunjuk dalam yang paling mudahnya yang mungkin kita pernah jumpa adalah hadza dan hadhihi.
Contoh dalam surah Luqman ayat 11 ada disebut hadza khalqullahi fa'aruni. Sampai ila akhir ayat. Hadza khalqullah, inilah ciptaan Allah. Okay. Hadza maksud dia ini. Jadi kalau jumpa perkataan hadza ataupun hadhihi, itu adalah ismul isyarah ataupun itu adalah isim. Itulah kata nama. Secara mudahnya begitu. Nanti insya-Allah bila masuk tajuk isim sahaja, kata nama saja, mungkin akan diterangkan lebih lanjutlah tentang isim ini insya-Allah. Baik, fi'il. Fi'il pula ada 3 pecahan. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Al-madhi maksud dia fi'il yang telah berlalu, perbuatan yang telah berlalu. Contohnya dalam doa tadi kita jumpa alimtu, telah aku ketahui. Ataupun fi'il mudhari', kita jumpa dalam doa tadi a'lam, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. A'lam, aku ketahui. Alim tu aku tahu, a'lam pun aku tahu. Cuma bezanya alim tu untuk fi'il madhi, untuk benda yang telah berlalu, jadi kita faham sebagai aku telah tahu. Dan al-mudhari' untuk perbuatan yang sedang berlaku ataupun akan berlaku, jadi dia jadi a'lam, aku tahu. Macam tu. Dan fi'il amr tak ada contoh dalam doa tadi, namun ia juga satu bahagian dalam fi'il, iaitu kata suruh. Contoh dalam Quran kita juga qu anfusakum, contohnya qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah ataupun jagalah dirimu, wa ahlikum nara, dan ahli keluargamu dari neraka. Jadi peliharalah, qu tu fi'il amr, kata suruh. Allah suruh kita pelihara, jaga. Baik, selesai 3 bahagian fi'il, dan insya-Allah penerangan lanjutnya akan ada bila kita masuk siri know your doa tajuk fi'il insya-Allah. Dan seterusnya huruf. Kita mulakan dengan huruf jar, antara huruf ataupun hukum yang paling popular dalam bahasa Arab, al-jar. Okay. Ada yang cuba terjemah huruf jar sebagai kata sendi, mungkin itu yang paling mudahlah untuk kita faham. Huruf jar, contohnya dalam doa tadi kita jumpa min. Min maksudnya daripada. Okay. Kita mungkin dalam siapa yang pernah belajar bahasa Arab mungkin tahu ila, ke, fi, dalam dan sebagainya lah. Ada beberapa lagi huruf jar yang lain. Ada juga huruf yang kita panggil sebagai huruf al-ataf. Huruf ataf ni lebih pada kata hubung. Contohnya wa. Wa maksudnya dan. Banyak kali kita jumpa dalam Quran wa dan sebagainya. Dan juga satu lagi huruf kita panggil huruf nafi. Banyak lagi huruf lain sebenarnya, tapi dalam ruangan yang terbatas ni kita kongsikan 3 sajalah insya-Allah. Dan 3-tiganya ada dalam doa tadi. Huruf nafi, huruf yang menafikan, menidakkan. Lam, contohnya dalam doa tadi kita jumpa lam. Lam maksudnya belum. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Lam maksud dia belum. Dan huruf-huruf yang berfungsi ni, huruf jar, huruf ataf, huruf nafi dan sebagainya, tak ada cara spesifik nak kenal huruf ni. Macam kita tahu isim tadi ada cara, alif lam dan tanwin contohnya. Untuk fi'il pula ada, kalau kita tahu jadual ataupun tasrif fi'il ada 14. Bila kita hafal ataupun tahu pembahagian tasrif fi'il tu, mudah nak kenal fi'il madhi, fi'il amar, fi'il mudhari' dan sebagainya. Tapi untuk huruf tak ada cara yang spesifik untuk kenal mana huruf. Cumanya kalau kita dah tahu, kita dah dapat baca tanda, dia tak ada tanda isim dan dia juga tak ada tanda fi'il, maka kita akan tahu dia itu adalah huruf dalam bahasa Arab. Okay. Huruf juga biasanya akan dieja kurang daripada 3 huruf hijaiyah. Contohnya kita tengok kat sini, contoh min. Mim dengan nun. Ada 2 huruf je. 2 huruf hijaiyah aja. Dah ada jadi huruf jar, min. Ataupun waw, ataupun wa, sebutan dia wa. Al-ataf. 1 huruf je, huruf wa, tapi dia ada maksud dia. Maksudnya dan. Ataupun lam, dieja dengan 2 huruf. Lam dengan mim, lam. Pun ada maksud, iaitu belum. Okay, biasanya huruf memang dia je kurang daripada 3 huruf hijaiyah. Baik, ini kita ulang balik doa tadi. Cumanya kali ini lepas kita tahu tentang pembahagian kalimah, maka nak uji sikit para penonton yang dirahmati Allah sekalian, boleh berpandukan apa yang kita kongsikan tadi tentang isim, fi'il dan huruf. Okay, ni latihan ringkas lah. Kalian boleh stopkan video ni dan cuba kenal pasti mana isim dalam ni. Okay, macam mana nak kenal isim? Ada 2 tanda dah disebut tadi.
iaitu didahului dengan alif lam ataupun diakhiri dengan tanwin. Okay. Cuba kalian stop video ni dan bulatkan ataupun tulis balik mana isim. Okey, rasanya dah ada kalian dah ambil cukup masa untuk stop. Dan sekarang jawapannya ada di sini. Isim dengan alif lam kita jumpa 4, al-khairi, al-syarri, al-jannata, an-nari. Okey, ni contoh-contoh isim. Ada lagi isim lain, qaulin, amalin, amalin, qada'in, khairan. Okey, ada yang bertanda alif lam di depan tadi dan juga ada yang bertanda dengan tanwin di hujung. Ada juga isim-isim lain sebenarnya, tapi kita tak nyatakan tanda di sini sebab itu nanti mungkin akan lebih lagi lah bila masuk tajuk isim. Cuma ni sebagai penerangan asas, begini cara nak kenal isim. Okay. Untuk kenal fi'il nanti insya-Allah dalam tajuk fi'il akan dikongsikan pecahan fi'il dan sebagainya. Dan untuk kenal huruf biasanya dieja dengan kurang daripada 3 huruf hijaiyah. Okay. Dan ini disediakan untuk rujukan para pendengar penonton yang dirahmati Allah sekalian, terjemahan perkata untuk doa tadi. Okay. Ini semuanya lah, ada yang berulang tak tulis 2-3 kali. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku. Okey, kalian boleh bacalah sampai ke semua jadual yang dinyatakan di sini. Boleh pause video dan sebagainya. Moga perkongsian dalam siri Know Your Doa kali pertama ini bermanfaat untuk para pendengar sekalian. Moga Allah ganjari kita dengan kebaikan, sebaik-baik kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Dijemput para penonton sekalian untuk like dan subscribe YouTube Jabatan Bahasa Al-Quran CFS IOM, dan dipersilakan juga para penonton untuk menyebarluaskan pautan video ini. Moga lebih ramai yang mendapat manfaatnya. Harapannya moga kita nanti dalam setiap doa yang kita baca, kita akan dapat membacanya dengan penuh penghayatan, dengan penuh kefahaman, dan bukan sekadar membaca mengikut teks. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. محمد